Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya harap murid-murid semua sihat dan sihat walaupun kita tak dapat bersua lagi. Inilah caranya untuk saya sampaikan beberapa pesanan daripada saya kecilkan sikit ni. Okey, berkaitan saya akan sampaikan beberapa pesanan berkaitan dengan pengisian nilam. Okey, nilam murid-murid ingat lagi muram nilam adalah nadi ilmu amalan mulia. Yang mana kalau berkaitan dengan nilam, dia adalah berkaitan dengan amalan membaca. Tabiat amalan membaca murid-murid sama ada di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah, tahun-tahun sebelum ni di sekolah lah waktu rehat, ada murid pergi sekolah, pergi perpustakaan, baca, isi buku nilam. Kalau kat rumah pun sama, dah baca buku, isi dalam buku nilam. Okey, untuk tahun 2021 ni ada sedikit pembaharuan yang mana kalau sebelum ni murid-murid isi data-data nilam ke dalam buku nilam, tapi tahun ni murid-murid kena isi data nilam ke dalam secara online ke dalam sistem IQ nilam. Okey. Saya tak nak cerita panjang berkaitan dengan apa itu nilam, sejarah nilam. Cuma sini fokus utama saya adalah untuk saya ceritakan bagaimana untuk awak murid-murid SK dalam Pepuyu untuk nak memasukkan data nilam ke dalam sistem IQ nilam. Okey, jadi keperluan yang awak perlu ada untuk mengisi data nilam adalah nombor 1 buku lah. Awak baca buku. Buku tu buku apa? Terpulang lah. Kalau buku kat rumah awak ada banyak mana awak baca, buku tu, data-data buku yang awak baca tu lah yang awak kena isi dalam IQ nilam. Yang kedua, keperluannya adalah ID D5. ID D5 ni pun untuk murid darjah 2 hingga darjah 6, semuanya dah disediakan oleh pihak sekolah. Kemungkinan adalah yang ingat, yang tak ingat tak apa. Yang tak ingat tu boleh saya akan edarkan lagi sekali selepas ni. Yang ingat tu baguslah. Senanglah urusan awak untuk nak memasukkan data ke dalam IQ nilam. Okey, apa yang kita kena buat? Saya akan tunjukkan cara step by step. Okey, number 1, pergi terus kepada Google Chrome. Okey, ni sebab saya dah pernah masuk. Bila pernah masuk, dia akan keluar teruslah pada IQ nilam. Okey, sekiranya kita tak pernah masuk ke dalam IQ nilam, kita boleh cuba terus key in, cari je IQ nilam. IQ nilam. Keluar yang ni, tekan dan awak akan pilih yang ada iqnilam.moi.gov.my. Tekan yang ni terus. Awak tekan yang ni, dia akan bawa awak kepada paparan yang mula-mula tadi awak tengok iaitu sistem IQ nilam. Nampak dekat skrin kita ni, paparan dia sistem IQ nilam. Jadi awak terus boleh sign in. Untuk sign in ni, awak abaikan dengan email saya yang banyak ni. Awak kena login dengan menggunakan email D5. Awak tengok email yang paling bawah tu ada huruf M. m-112-93061@moi-dl.edu.my. Ini adalah email anak saya. Cikgu, ibu bapa tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk dengan email personal. Cikgu pun tak boleh masuk. Hanya murid yang boleh masuk. Murid yang ada ID D5 boleh masuk. Bila dah ada, terus tekan. Kita tekan, dia akan bawa kita ke paparan seterusnya. Kita
ya. Okey, kita dah masuk ke dalam. Okey, ini adalah apa yang akan dipaparkan setelah awak masuk, awak login, ID delima awak. Dia akan paparkan lah. Ni milik anak saya, Nurin Fawiza Betty Jazimin, akan tertera kat sini lah. Murid tu daripada sekolah mana. Okey, bukan sekolah kita saja yang isi online. Untuk pengetahuan awak, semua murid satu Malaysia isi data nilai mereka dengan cara yang saya terangkan ni. Okey, jadi setakat ni hanya 2 buku yang telah di-key in. Itu pun sebab saya nak belajar cara pengisian sebelum saya nak terangkan kepada murid-murid semua. Sebenarnya tak susah. Mungkin tak biasa, rasa benda ni susah. Okey, jadi apa yang perlu awak buat? Okey, ni selepas ni gambar ke apa ke awak boleh masukkan sendiri. Okey. Tengok apa yang awak kena isi. Cek dulu betul ke awak daripada SK Lampa Puyu, kelas awak. Okey, kita tengok. Apa yang kena awak isi adalah tengok rekod bacaan nilam. Bahagian A, maklumat bahan bacaan. Okey, yang ni lah awak kena isi. Sebagai contoh, okey, ni buku yang anak saya baca iaitu buku Puteri Faiza. Okey, buku Puteri Faiza. Jadi tulislah dekat bahagian judul ni, Puteri Faiza, Fayza. Okey, ni adalah tajuk buku. Seterusnya pilihan bahasa. Kalau buku awak baca buku bahasa Inggeris, awak pilihlah buku pilihan bahasa dia bahasa Inggeris. Okey, kalau bahasa Arab pilih lain-lain. Tapi buku ni adalah buku bahasa Melayu, saya pilih bahasa Melayu. Seterusnya tahun terbitan. Ni sama kan kita isi dalam data buku nilam. Buku nilam sebelum ni kita isi pun ada tahun terbitan. Okey, tahun terbitan buku ni adalah dia tak sama setiap buku ada tahun terbitan masing-masing dan buku ni telah diterbitkan pada tahun 2019. Okey, masukkan data 2019 pengarang. Okey, pengarang buku ni siapa? Tengok Okey, pengarang buku ni adalah mana dia? Okey, disusun Darul. Okey, penulis pengarang dia adalah Lisdi. Ikut apa yang ada dalam buku Lisdi Rahayu. Okey, penerbit buku ni awak tengoklah buku awak tu diterbitkan oleh syarikat mana. Kalau buku ni diterbitkan oleh Darul Penerbitan Unggul Buku Islam. Nama penerbit Darul Mughni, MUGHNI, Penerbitan Unggul Buku Islam. Okey, dah siap penerbit. Okey, pergi bahagian B. Kita ke bahagian B. Okey, dia minta kita nyatakan jenis bacaan. Okey, pilihan dia ada buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bukan buku. Maksud bukan buku ni sebagai contoh kita baca melalui CD. Kita boleh klik bahagian 3 kalau kita baca dalam CD. Ataupun kalau awak baca buku maya, sebagai contoh ada saya edarkan Perpustakaan Maya. Buku yang awak baca, awak boleh copy URL. Biasa buku maya tu dia ada bahagian atas sekali, bahagian www. Tu itu adalah URL untuk buku yang awak baca. Awak boleh copy, kalau tu catat dulu, lepas tu awak boleh masukkan bahagian yang keempat. Tapi untuk buku ni adalah buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen, muka surat buku ni adalah 24 muka surat. Setiap buku ada bilangan muka surat. Kalau tak ada bilangan muka surat, awak kira je lah. Okay, so 24 muka surat. Masukkan 24 muka surat. Siap bahagian B, bahagian C.
Okey, bahagian C dia minta supaya awak buat rumusan. Ini pun awak biasa isi semasa isi buku nilam Betul kan? Okay. Rumusan atau sinopsis bahan. Itu penting untuk awak baca dulu buku. Selepas baca buku, awak buat rumusan. Buku ni berkaitan dengan apa? Buku ni menceritakan tentang apa? Okey, sebagai contoh, tadi anak saya datang cerita, buku ni dia ceritakan tentang apa? Okey, buku ni menceritakan tentang seorang remaja yang kecewa setelah mak saudaranya mungkir janji. Mak saudara dia mungkir janji. Mak saudaranya berjanji ingin membawa puteri Faiza ke pusat membeli belah. Tetapi dalam masa yang sama, mak saudaranya ada urusan kecemasan dan tidak dapat memenuhi janjinya. Itu sebagai contoh. Okay, kalau awak nak buat panjang lagi boleh. Taiklah sampai awak boleh cerita apa rumusan daripada buku yang baca. Okay, rumusan nombor pilihan C ni wajib untuk diisi. Okay, kita pergi kepada bahagian D. Bahagian D adalah aktiviti penggayaan. Okay, sini kita boleh pilih lebih daripada satu aktiviti dan aktiviti rumusan tu wajib. C yang tadi tu adalah rumusan. Jadi dia dah klik siap-siap dah. Rumusan. Okey, seterusnya melukis. Okey, kalau awak pandai melukis, awak nak lukis Puteri Faiza ni. Lukis. Okey, pandai melukis, lukis. Aktiviti awak adalah aktiviti melukis. Okey, sekali adik awak darjah 1 pun nak baca buku ni. Tapi dia tak pandai nak membaca lagi. Dia eja sahaja. So, dia eja buku, eja, baca dan mengeja dan baca. Klik lagi, mengeja dan baca. Untuk adik awak lah, bukan awak. Takkan awak nak mengeja kan? Okey, kalau tak ada kaitan, tak payah. Okey, ataupun awak nak bercerita. Macam tadi anak saya datang, saya tanya, okey, buku ni awak baca tentang apa? So, anak saya cerita, buku ni tentang ini. Okey, ambil aktiviti bercerita. Ataupun awak pandai nak bersajak. Awak nak cerita berkaitan dengan Puteri Faiza ni dalam bentuk sajak. Awak sajak. Boleh. Kliklah berkaitan dengan apa yang awak nak jadikan aktiviti. Okey, kalau untuk anak saya ni yang sesuai adalah 3. Sebab yang seorang tu dia memang pandai melukis, dia boleh melukis. Yang seorang tu minat bercerita. So 3 aktiviti sudah memadai. Okey, ada aktiviti lain? Kalau tak ada, abaikan. Dah siap. Senang kan? Bila dah siap isi, dah masukkan data yang perlu, yang ada atas tadi, terus simpan. Klik untuk simpan. Okey, klik simpan. Okey, dia akan keluar macam ni. Bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Dah siap satu buku. Awak dah masukkan data. Okey, sekiranya awak ada lagi buku. Awak baca 2-3 biji. Lepas tu nak masuk sekaligus. Boleh. Habis data buku pertama, awak pergi data buku yang kedua, isi macam sama. Macam tadilah, macam saya tunjuk tadi. Ikut data bahagian A, B, C dan D. Lepas tu terakhir awak klik yang bawah sekali, awak klik simpan. Begitulah step setiap kali awak nak key in data buku yang awak baca. Okey, dah tu kalau awak tak ada buku, dah habis dah baca, tak nak dah. Cukuplah.
lock keluar. Okey, boleh tekan keluar. Dah selesai, dia akan bawa awak kepada paparan IQ Nilam yang mula-mula tadi. Okey, saya harap penerangan ringkas saya ni dapat memberi panduan kepada murid-murid SK Lalang Pepuyu untuk mengisi data buku yang awak baca. Okey. Okey, saya sini saya nak selitkan data buku yang contoh dia buku Maya buku Maya sekejap okey. Saya akan forward pada awak juga ni. Okey, sebagai contoh buku Maya klik ni. Okey, ni buku Maya sebagai contoh ni Buku Maya banyak sekarang disebabkan kita tak boleh nak pergi ke perpustakaan. Okey, tengok banyak pilihan. Ni daripada PSS Al-Madinah, daripada sekolah mana saya tak pasti. Banyak Okey, buka je buku mana yang awak nak. Sebagai contoh, novel, saya ambil yang paling atas Novel Comel, iaitu Kisah Cupcake Mata Panda. Okey, muka surat 34, awak ambil note terus. Ambil nota, ambil pensel, ambil nota, salin. Nama buku ni ada, okey, dia sikit. View. Okey, boleh baca buku ni. Buku Maya ni senang untuk kita baca. Tak perlu cari buku, tak perlu beli buku. Okey, tadi ada 34 muka surat. Kena ingat muka surat dia. Novel Comel Kisah Cupcake Mata Panda. Ini masukkan bahagian tajuk ataupun nama bahan. Alamat lain saya slow lah. Sekejap kita tunggu sekejap. Okey, dia dalam bentuk any flip. Okey, senang je nak tengok buku, awak swipe sahaja. Awak swipe macam kita nak tengok apa Kalau awak lagi pandai sebenarnya main telefon ni. Okay, kita swipe, tengok muka surat satu. Bacalah. Sampailah muka surat yang terakhir. Okay, maksud saya URL tu adalah di atas ni. Ni bahagian atas ni. Okay. Bahagian atas ni, bila kita tekan lama bahagian PSS Al-Madinah e-book ni, dia akan keluar macam ni. Awak tekan copy the link. Copy the link, dia akan keluar macam ni. Awak pergi paste pada ruangan nombor 4 tadi. Okay, tak apa. Saya faham kita dalam proses belajar, mungkin murid-murid pun masih perlukan bimbingan lagi. Jadi di sini saya harap kita sama-samalah. Saya nak murid-murid isi buku yang telah dibaca supaya dapat membantu awak semua untuk awak isi. Kita ada data dan pihak sekolah, terutama sekali bahagian pusat sumber, boleh untuk dapatkan data untuk kita serahkan kepada pihak PPD, seterusnya JPN bila setiap akhir tahun. Memang kita akhir tahun saya wajib untuk hantar data bilangan murid, bilangan buku yang dibaca oleh setiap murid. Jadi dengan pengisian data oleh awak semua, awak membantu saya membantu pihak sekolah, seterusnya pihak sekolah terus kepada JPN, PPD, seterusnya JPN. Jadi awak tolong saya tolong sekolah, kita saling membantu. Okay, untuk pengetahuan awak juga, untuk pemilihan tokoh Nilam pada tahun ni, saya akan rujuk data IQ Nilam. Sebab kita tak ada sesi bersemuka setakat ni. Jadinya ini adalah pilihan yang kita ada. Isi je data Nilam, saya akan semak, saya akan pilih melalui IQ Nilam. Okey. Buku-buku ni jangan risau, saya akan edarkan dalam setiap grup
grup kelas untuk awak baca. Okay, saya berhenti di sini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkongsian sedikit ini dapat membantu murid-murid semua. Assalamualaikum. Bye.